semua, sekali lagi bersama saya Cindy MCR dalam rancangan Jom Kita Snack. Kali ini kita bersama dengan tulang belakang FH Production, yaitu pengarah urusan FH Production, Tuan Freddie Hampton. Boleh kenalkan diri secara detail lah, bagus. Oke. Hai semua, nama saya Freddie Hampton. Saya berasal daripada Hulu, Tamparuli. Cuma kini menetap di Putatan, Sabah lah. So jadi saya punya orang bilang produksi ini memang saya set up di Putatan lah. Oh, jadi kira pejabat urusan dia memang sepenuhnya beroperasi di Putatan ni lah. Iya ya. Saya difahamkan Tuan ni bekerja dalam sektor kerajaan. Iya ya. Okey. Dan sebelum ini bertugas di Labuan kah? Okey, sebenarnya saya bertugas di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia lah, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan sebelum ini saya bertugas di Putrajaya pada tahun 2004. Dan selepas itu 2007 saya telah berpindah ke Kota Kinabalu, bertugas di sini selama sehingga 2018 lah. 2018 selepas itu dipindahkan ke Labuan 2018 sehinggalah pada 2024 lah. Baru lagi. Dan ditukarkan semula ataupun saya minta tukar balik pergi Kota Kinabalu pada bulan 7 tahun ni lah. Gitulah dia punya jalan cerita dia. Oh, jalan cerita memang begitulah. Kiranya masih barulah bertukar balik ke Kota Kinabalu. Iya, masih baru lagi. Sebenarnya dalam bulan 4 tapi saya minta tangguh sebab urusan barang-barang semua kan. Jadi bulan 7 barulah kita sepenuhnya lah untuk di KK sini bertugas. Saya dengar-dengar, bukan lagi dengar-dengar, memang nyata pun bahwa Tuan ini sudah melancarkan program FH Idol 1, 2 dan sekarang ini musim ketiga, betul? Iya betul. Sangat menakjubkan, 1, 2 dan 3 sudah. Oke, boleh nyatakan dan kongsi bersama kami apakah objektif dan tujuan Tuan untuk melancarkan atau membuat program FH Idol ini? Untuk FH Idol ini sebenarnya dia sama dengan pertandingan yang lain tuh, macam pertandingan-pertandingan di luar sana itu banyak. Cuma dia berbeza dengan objektif saya. Saya punya objektif itu salah satu dia adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru lah dalam bidang seni yang baru ataupun sudah lama berkecimpung dalam bidang seni lah. Dan saya buat konsep seperti macam reality TV. Contohnya macam Akademi Fantasia, Mentor begitu kan. Dia mempunyai bukan saja satu hari tetapi mungkin dalam 8 hingga 13 kali program tu yang setiap minggu begitu. So objektif dia itu salah satu dia itu adalah untuk macam yang saya cakap tadi itu mencukil bakat baru dan mencipta produk. Sebab apabila ada finalis ataupun top 10 tu nanti saya akan cipta satu produk, yaitu saya akan buat satu album untuk diorang lah. Album tu dalam bentuk digital. Gitu. Dan salah satu lagi adalah saya ingin memperkenalkan saya punya produk terbaru, yaitu kita ada satu laman web FH Cinema, di mana laman web ini adalah platform digital untuk pemasaran album dan muzik. Sama seperti macam kalau saya boleh sebut di sini Netflix begitulah. Jadi siapa yang ingin melanggan ataupun menonton filem ataupun lagu di dalam
FH Cinema tu, orang akan berbayar. Jadi macam dulu kita ada CD kan, ada CD untuk jual album. Tapi sekarang mana ada lagi? Tidak, kalaupun ada CD tetapi tidak orang yang membeli sudah. Sangat jarang sudah, sebab CD ini orang boleh buat cetak rompak. Nah, cetak rompak dulu sebelum CD itu kita ada kaset. Jadi beralih arah kepada CD, dan sekarang ini tiada sudah. Jadi semua pun di atas alam maya sudah. Jadi kita cuma yang sekarang ini kita cuma ada YouTube kan. Tetapi YouTube ini dia ada cara dia tersendiri untuk, cuma kalau macam income tu mungkin ada kurang sikit lah. Kurang sikit. Lepas tu mungkin ada tempat lain juga yang saya dengar lah yang boleh menjual, tetapi yalah itu dorang punya cara sendiri. Tapi dalam FH Cinema itu kita ada cara sendiri. Macam yalah dalam satu album tu kan kita boleh jual. So itu sebenarnya objektif saya, mencipta produk, lepas tu mencukil bakat baru dan mempromosikan juga platform digital FH Cinema. Gitu lah. Panjang lebar. Panjang lebar, betul. Sangat bagus sebenarnya. Saya pun bukan juga terkejut sangat lah, tapi kalau dipikir balik, cara begitu kan lebih mudah. Cuma harap kepada orang ramai di luar sana untuk support kita punya orang tempatan yang buat bisnes macam ni, cipta produk macam ni. Apa salahnya klik saja hanya di hujung jari dan beli. Apa bezanya beli CD dengan kaset dengan tu pembelian online kan? Ya, betul. Dan satu lagi FH Cinema ini adalah boleh kita buat live streaming di sana. Live streaming, lepas tu buat pelbagai siaran. Pelbagai siaran tu boleh sewa. Boleh sewa. Boleh sewa, lepas tu macam konsep dia macam TV. Konsep dia macam TV yang boleh buat, kita boleh set masa bila kita mau buat penyiaran itu, dan juga live streaming itu pun kita boleh buat bila kita mau buat. Sama ada live stream berbayar ataupun secara percuma. Jadi itulah dia. Kenapa ada ini FH Idol? Banyak sebenarnya, banyak dia punya itu. Melalui FH Idol saya rasa sepatutnya orang ramai di luar sana lebih mengenali FH Production dan FH Cinema. Iya betul. Sebab dalam FH Cinema, kalau saya tidak silap lah pemahaman saya, kita ada boleh melanggan lagu-lagu, boleh juga melanggan filem. Dan boleh juga kita pasarkan filem kita. Iya betul. Ya sekarang ni pun memang ada di sana juga lah banyak. Wow. Filem-filem tempatan kita ada, mungkin ada 4, 5, ada 6 filem kan. Cuma short film tu dia banyak, dalam kalau tidak silap saya dalam 80 lebih lah short film daripada luar negara, Filipina, daripada Indonesia, daripada Singapura, termasuk juga daripada Malaysia lah, dan Sabahan Malaysia sama lah itu. Tapi kalau di Sabah memang banyak. Semenanjung ya. Banyak juga kalau dicampur-campur udah 100 lebih juga kan. Iya. Kalau 100 lebih filem, termasuk film pendek dan yang ada yang panjang kan? Full film ya. 1 jam lebih. Ya, 1 jam ya, 1 jam lebih. Diorang letak pasarkan filem diorang di FH Cinema ni, diorang ada bayaran kah atau macam mana? Untuk yang filem ni ataupun semua produk lah yang taruh di sana, kita bagi kelonggaran kepada kita punya penggasan ni, di mana kalau macam di panggung kan, kalau macam di panggung wayang tu, dia orang semua producer tu kena bayar deposit. Deposit kalau tidak silap saya dalam 50,000 ataupun kurang ataupun inilah. Itu yang saya difahamkan lah. Tetapi kalau macam di FH Cinema ni, kita bagi free. Cumanya dia orang kena keras, bekerja keras lah untuk mempromosikan produk dia orang. Kita juga ada membuat promosi juga lah, cuma dia terhad. Nah, jadi selebihnya itu pihak produksi dia orang yang akan mempromosikan besar-besaran lah dia orang punya produk tu.
So memang kita bagi percuma. Begitu. Wow. Hmm. Pasarkan film di dalam FH Cinema secara percuma. Cuma kena berusaha untuk buat promosi sahaja. Promosi sendiri. Dan sekarang ini kita bagi kepada pengkarya ataupun penerbit tu 60%. Nah, 60%, lepas tu kami punya 40% lah. Jadi 40% tu maksudnya pendapatan lah, kan. 40% dari jualan tu lah. Jualan. Cuma daripada 40% tu kita akan juga ditolak daripada e-payment gateway semua tu, dia punya tax semua itu, kita semua inilah dari 40% itu. 40%. Jadi maksudnya kalau macam 1,000 lah kan. 1,000 tu diorang punya 600. Kami punya 400, tapi kami tolak dalam 1,000 tu kita tolak SST semua. Oh, dari 1,000 SST, duluan lah. tax semua tu kan. Selepas tolak tu baru 60% untuk penjual dan 40% untuk Ya. FH Cinema. Ya, begitulah. Okay. Wow, sangat menakjubkan sebab jual film di dalam apa kita bilang Sabahan tu, taruh film di dalam percuma. Lepas tu tunggu duit masuk saja. Ya, ampai gitu. Kalau macam ni saya pun mau terbitkan film lain ni. Iya. Okey. Saya harap kalau sesiapa di luar sana yang menonton rancangan ini, jangan lepaskan peluang, sama ada anda seorang penerbit film ataupun penggubah lagu, boleh pasarkan dalam FH Cinema, ataupun hanya berminat untuk menonton kah, mendengar, boleh membeli dan menonton di FH Cinema. Iya, betul. Okay. Boleh berkongsi dengan para penonton, apakah cabaran sepanjang tuan mengadakan program FH Idol? Okey, cabaran dia itu memang banyak lah, bukannya senang-senang habis. FH Idol pertama itu kita buat pada 2020, time COVID tu. Oh. Time COVID ke yang macam Time COVID mau itu sudah. Macam mau sudah. Itu kata, mau sudah kah ataupun 2020 itu sedang sudah. Sedang. Jadi pada masa itu memang semua pun di dalam rumah. Jadi saya terfikir, macam mana saya mau cipta satu barang ya, saya bilang. Itu barang dan aktiviti seni. Ya. So pada masa itu FH Cinema itu masih belum, sudah difikirkan tetapi masih belum belum dibuat lagi. Jadi saya buat secara online. Secara online, cuma online tu saya suruh diorang rekam dan hantar sama kami dan kita akan siarkan di YouTube. Oh, bukan secara live lah. Bukan. Okay. Jadi cabaran dia itu memang salah satu dia itu masa. Satu masa, lepas tu komitmen semua peserta lah. Komitmen semua peserta, lepas tu editing lagi daripada di bahagian saya lah. Editing, lepas tu kita punya host pada masa itu pun agak sukar juga untuk kita berkomunikasi sebab dia jauh. Jauh, lepas tu dia pun terpaksa hantar video sama kami. So tapi syukurlah semua walaupun memang susah, berjalan lancar juga lah, dan juga diterbitkan satu album untuk diorang lah. Last yang banyak yang tarik diri dan tinggal 5 orang yang kita dapat daripada 10 yang kita target lah pada masa itu. Di FH Idol pertama. Pertama. Jadi saya bagi diorang satu orang 2 lagu. Satu orang 3 lagu. 3 lagu saya bagi diorang. Semua itu adalah lagu ciptaan saya sendirilah. Ciptaan sendiri. Dan yang idol kedua ini pula ini pada 2022. 2022 dan tamat pada 2023. Dia agak lama juga lah. Sebab first tu memang penyertaan tu agak kurang sikit. Dan selepas tu kita iklankan semula. Dan sebab mungkin ramai yang tahu sudah macam mana perjalanan ini program kita, sebab bukan sehari 2 sampai 13 kali begitu. So 13 kali itu maksudnya kalau tiap minggu tu kali mau 3-4 bulan kali ya. 13
13 gitu. kali ya masuk 5 bulan kah? Masuk 3 bulan. Begitu. Ah. So mungkin daripada sana orang pun saya punya pandangan lah. Orang pun tidak berminat kalau yang panjang-panjang punya ini nih. Cuma syukurlah memang ada juga dia punya peserta, ada penyertaan juga, dan itu pun banyak cabaran juga. Terpaksa kita buat secara live, kadang-kadang kita buat di studio sebab masa itu kalau tidak silap saya masih lagi dalam masa-masa COVID tu kan. COVID di penghujung-hujung dia. Penghujung sebab masa itu pun masih lagi ramai yang tutup muka tu, emas semua pergi sini. So saya pun pada masa itu di Labuan. Masa itu di Labuan dan terpaksa ulang alik di sini. Kadang-kadang tidak boleh kadang-kadang kena tutup tu gate dia di Labuan. Jadi terpaksa mencabar juga. Mencabar. Jadi terpaksa kita buat kita suruh diorang rekam dan hantar lah. Begitu. So syukurlah sampai juga ke akhir, dan di final tu kita buat di Center Point, Kota Kinabalu. So, memang banyak cabaran lah semasa program tu. Saya dengar pun macam memang agak susah juga sebab Tuan bekerja di Labuan dan terpaksa ulang alik setiap minggu kah itu? Ya, setiap minggu tu. Setiap minggu. Dan pada masa itu pun saya telah dimasukkan di hospital tu. Hospital pada 1 kali. Masuk hospital masa tu saya punya jantung yang degup macam tidak stabil. Tidak stabil lah dia punya degupan. Degupan. Jadi saya pada masa tu saya masih ulang alik lagi, dan bila saya rasa macam saya punya masa tu kami ada program sebenarnya di pejabat. Pejabat kita program kesihatan. Jadi dorang cek saya dan dorang bilang tidak normal. Terus admit. Kena hantar surat pergi hospital, kena cek semua di sini tu. Sop. Dan selepas tu dia bilang tidak boleh ni, kau kena rehat, kau kena kurangkan apa semua minuman yang berkafein semua, kena bersenam lah dia bilang. So masa tu memang saya pun macam mana ni, program masih jalan kan. Itu yang saya buat online lah. Saya buat online. So syukurlah semua pun okey jugalah selepas itu. Sampailah ke final di final. Dan cabaran lagi adalah sponsor. Kurangnya sponsor. Program ni dia memerlukan duit juga ni. Mungkin tidak ramai yang tahu, jadi yang mensponsor itu pun agak kurang lah kan. Ya, tapi syukur jugalah sebab ada juga kawan-kawan yang sudi sponsor kita lah pada masa itu, dan ngam duit tu ngam. Boleh dikira boleh kasih tepukan untuk Tuan punya kawan-kawan lah kan. Ya, ngam. Lepas tu syukur jugalah kepada pengundi lah. Pengundi pun diorang dapat memainkan peranan penting sebab undian tu pun telah memberikan sumbangan kepada hadiah-hadiah diorang lah. Gitu. Okey, bila Tuan cakap selepas saja pertandingan, semua finalis-finalis itu akan dapat 1 ataupun 2, malah yang pertama tu kan dapat 3 lagu kan? Yang idol pertama. Ya. Okey. Apa genre yang Tuan bagi diorang lagu? Idol pertama ni semua saya bagi rancak tu. Dangdut dan juga semajau. Sebab jarang lagu-lagu dangdut kalau macam Sabahan. Ya. Jadi, dan lagi pun kan kita punya Sabahan ini, ya kita lah penduduk Sabah ni. Saya boleh cakapkan lebih laku ni lagu-lagu rancak bila time keramaian kan? Iya, menari-nari apa semua kan. Walaupun lagu sedih tetapi lagu dia tu bikin menari kan. Apa ini kan? Sana juga dia tu gelek-gelek. Ya, dan untuk yang idol kedua ni pun sama jugalah. Idol kedua pun sama juga ke semua lagu rancak. Lagu-lagu dangdut, ada yang disco dangdut dan ada yang pio dangdut. Ada Sumazau. Ada satu Sumazau dan ada satu lagu balada itulah. Lagu balada tu saya nyanyi sendirilah kan. Tuo palatku
dia noruyut kodo rait piu pusan tondulioku kotumbayano piu pusan iso it olumis osudu olisi aku dia no purimana auto tinomon itsara londopi ombolutan kita no kosumi tupus togiro mino molingos igis laiknu batos to miupus sogi gison pandasan kuda auno sumimban auno oya iti batos to sebenarnya ada 10 orang sebenarnya, tapi yang masuk ke final itu ada 9. Tetapi yang selepas daripada pertandingan tuh, yang satu orang tuh dia menarik diri, yang juara tuh menarik diri daripada program tuh. Maksudnya bukan menarik diri, Ben. Selepas dia ada tamat tuh program tuh kan, dia jadi juara, jadi orang pergi ambil ya produksi lain daripada Kuala Lumpur. Jadi maksudnya bukan saja kita yang tengok ini program, tapi daripada luar yang tengok. Jadi itu yang disambar terus. Ya, saya bilang jangan pergi, tapi macam mana? Ya, macam mana juga dia mau kejar dia punya impian kan. Apa boleh buat lah, terpaksa lepaskan ya. Ya, jadi apa boleh buat lah gitu lah. Oke, dalam lagu-lagu finalis di FH Idol 1, 2 dan 3 yang Tuan cipta untuk mereka nih, dalam versi Melayu kah, dusun, kadazan atau apa? Oke, untuk yang lagu-lagu nih, yang idol pertama tuh kalau tidak saya pun lupa sudah. Semua dusun. Semua dusun sebab semua dia punya penyanyi adalah orang dusun. Cuma yang idol kedua nih ada beberapa lagu Melayu lah saya bagi, sebab ada kita punya peserta tuh bukan dusun. So macam Sofian daripada Tawau, kita bagi dia Melayu, dan Fazila pun daripada Membakut kali itu, ataupun daripada Kota Kinabalu tu. Pun lagu Melayu juga. Dan kalau lagu kau lagi? Saya pun ada, nantikan saja. Okay. Jadi dalam lagu ini rata-rata kisah dia yang sedih-sedih kah atau yang gembira? Sebenarnya semua pun macam lagu sedih. Tidak. Ada lagu sedih dan gembira. Macam si Sofian itu, lagu dia itu bertajuk Gadis baju hitam. Baju hitam. Dia rancak dan juga dia kegembiraan lah. Cuma kalau macam ada satu lagi si Erlin Wong pun gembira juga. Dia melibatkan dia macam ngis kombayat kayak dia bilang tuh. Saya lupa sudah.
Dia ini mengisahkan tentang Ngingis no koimbayan. iya, dia mengisahkan tentang dia kasih tapuk dia punya perasaan. Dia macam dia petapuk-tapuk dia begini bercinta. Dia suka tuh lelaki tapi A secret admirer. iya, secret admirer. Ayo. Lepas tu si Nur Hamimi Poilisok akut muhang dia. Lebih kurang sama juga tuh. Lebih kurang sama juga tapi dia punya pembawaan tuh So yang lain tuh si lagi si Alex Adam, dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang dia minat dan dia orang bercinta lah. Ini bercinta lah, bukan lagi secret admirer. Jadi yang si Cindy itu. Cindy itu dia mengisahkan tentang yang jarak jauh percintaan jarak jauh. PJJ kesian dia. PJJ gitu. Oke. Hebat juga Tuan mencipta lagu begitu banyak. Iya, dan satu lagi yang macam saya punya itu, saya kasih lagu balada sebab dikira macam killer lah. Killer song. Killer song. Oke. Bos-bos kan? Killer song jadi bertajuk apa sudah tajuk itu Saya lupa sudah. Lagu sendiri. Apa sudah tajuk dia itu Lupa sudah saya. Abaikan. Nantikan. Gitu. Nantikan. Itu surprise. Killer song Oke, baiklah. Semua lagu ini dari FH Idol 1, kedua, ketiga ini belum lagi selesai kan? Iya. Ada music video dia kan? Iya, ada. Di mana dia punya penggambaran music video ini? Adakah di sekitar Kota Kinabalu saja penampang ataupun luar daripada dua-dua daerah ini? Oke, untuk yang idol pertama nih, sebab dia produk pertama saya, dia cuma audio saja. Audio sajalah. Cuma memang sekarang ini dipasarkan di FH ini malah. Adakah Tuan ada perancangan untuk buat music video untuk FH Idol pertama? Sebenarnya ada, tapi itu bergantung kepada budget lah. Budget lah. Dipahami. So harap-harap the next ini dapat budget tuh, so kita akan buat lah. Dan untuk yang FH Idol kedua nih, kita telah pun buat dalam bentuk VCD ataupun bukan VCD, dia Music TV. Music TV. So syukurlah selepas daripada program FH Idol nih, yang kedua nih, tiba-tiba pula ada dana yang diberikan kepada kerajaan lah. Kita mohon dana kepada kerajaan untuk membuat Music TV untuk lagu ini, dan syukur kita dapat diluluskan lah. Jadi apa yang menarik dalam program ini ataupun menarik dalam Music TV ini, kita buat penggambaran di lokasi pelancongan di Sabah. Semua lokasi pelancongan. Lokasi pelancongan. Jadi maksudnya pertama itu kita buat di Borneo End House. Tuaran kan? Di Tuaran. Itu lagu si Glenn Julius. Yang kedua kita buat di Jurassic Parkland Kyulu. Itu lagu si Christine Justin. Lepas itu ketiga saya punya lagu di Peak of Hope, Tuaran. Keempat si Nur Hamimi Wajiko, kita buat di Keranahan View di Kota Belud. Lepas tu kelima Houston di Sinilau Kibambangan Park di Pinampang. Keenam kita buat di The Iron Park di Pinampang juga, si Alex Ajingkat Adam. Ketujuh kita buat si Sopian punya, Sopian di Kokol Elf di Kokol sana. Ke-8 di Mandalipau Fishpond di Kepapar, dan juga di Norris Beauty Spa di Beringis. Lepas tu yang ke-9 di Kokol Heaven.
si Fazila punya. Medali perak tadi tu si Erlin Wong. Erlin Wong. Lepas tu yang Fazila di Cockle Heaven. Heaven. Lepas tu ke-10 kasih sayang si Cindy lah kan. Cindy. Ya, Cindy. Cindy. Ya. Nah, 10 tempat. 10 11 lah kalau begitu sebab si Erlin Wong ada 2 tempat. Ada tempat. Sama satu lagi saya pun 2 tempat juga itu. Saya di Peak of Hope sama di Keranahan kah? bukan Keranahan tuh, dia di Keranahan Bio tuh ada di sebelah dia. Apa sudah di ini? Ada apa itu? Memang Keranahan juga itu tapi bukan dia apa sudah di apa saya pun lupa sudah tempat dia itu tapi cantik tempat tuh. BKB bersebelahan saja kan? Bersebelahan sih itu. S tuh saya pun lupa sudah itu. Nanti kamu orang tengoklah di klip video tuh lupa sudah saya. Kasih tanda soal dulu di sana. Siap itu MTV semua boleh saksikan. Iya. Oke, mantap tuan. Berapa? 10 MTV 11 tempat kah? 12 lah. 12 tempat. 12 tempat. Oke. Di kesemua MTV yang tuan buat untuk itu FH Idol tuh dengan termasuk tuan sendiri, adakah menggunakan khidmat model? Oke, untuk program ini memang ada budget sudah untuk keseluruhan project ini kan. So kita highest model juga lah. Banyak sebenarnya dalam satu lagu tuh kita sudah rancang lah model-model. So kita ada iklankan lah untuk pencarian model. Tetapi saya pun tidak tahu lah sama ada orang kita punya orang-orang ni mungkin tidak sampai kepada umum kah apakah. Tapi sebenarnya memang kita sudah iklankan. Tapi ada beberapa orang saja yang menghubungi dan kebanyakannya perempuan. Kebanyakan perempuan dan lelaki tinggal beberapa orang saja. So ada yang lagu yang ada model dan ada yang tiada model lah, apa boleh buat begitu. Jadi yang lagu tiada model terpaksa lah dia menyanyi menari sendiri. Menari sendiri macam lagu si Liston, lagu si siapa itu si Fazila ada, Fazila, si Erlin Wong, sama si Christine kah? Christine. Lepas tu siapa lagi si Alex. Tetapi mujur ada dia punya partner. Ada partner datang kan sama-sama masa tu kan. Jadi kita terus ambil dia. Dia pun terkejut. Nasib sesuai juga. Sesuai. Kebetulan lagi. Kebetulan ya. Jadi itulah. Dan sebenarnya itu adalah cabaran juga lah. Habis pusing kepala juga tu macam mana kita mau bikin ni sebab kita mau yang produk yang cantik yang smooth saja sebab dalam album ni ataupun dalam klip video ni dia ada jalan cerita dia. Yang model-model semua tu kan bukan saja yang berdiri-diri begitu. Tidak, kita ada buat storyboard untuk macam mana dorang berjalan. Dorang punya jalan cerita, bergaduh-gaduh begitu, bercinta-cinta gitu. Gitulah. Nah, so sebenarnya saya tidak puas hati jugalah sebab ada yang lagu yang tiada model, tapi apa boleh buat kan? Boleh buat. Gitu. Saya dengar tuan ada cakap itu hari waktu di luar daripada temu ramai inilah. Ada model yang tidak dapat hadir pada saat-saat akhir, menit-menit akhir, bukan hari-hari akhir. Betul? Memang ada. Selain itu ada juga model yang memang available untuk bersama-sama dengan inilah macam contohnya si Fazila tu. Tetapi kebetulan yang masa syuting tu masa tu hujan, besok dia hujan hari ini hujan lebat. Besoknya besok dia syuting sebenarnya tapi pada masa tu banjir sudah. Jadi model dia tidak dapat. Pada masa itu hujan lebat sudah jadi terpaksa saya bilang kalau begini jangan kita ini, saya bilang bahaya nih. Kita tangguhlah saya bilang. So pada masa itu dia punya model pun alamak dia bilang
pada masa yang jadwal yang kita bagi itu pun dorang tidak available sudah. Oh, yang dijadwalkan semula itu bilang tidak available. Tidak available sudah. Jadi apa boleh buatlah, terpaksa dia bergerak solo. Sendiri Dan saja. satu lagi yang seperti yang tadi itu ditanya itu memang betul. Pada masa itu kita buat syuting di Karanaan View. Karanaan View. Dan sebenarnya kita ada model lelaki sama perempuan. Lelaki sama perempuan. Pada satu lagu si Nur Hamimi. Kita model perempuan dan lelaki, dan apabila kita sudah sampai di lokasi, sebab kita daripada Kuta Kinabalu kan, so kita ingat yang oke aja semua. Sampai di lokasi kita tunggu, tidak sampai, sakit perut dia bilang. Jadi alamak, saya bilang macam mana nih? Model lelaki ada. Model lelaki ada, jadi tidak boleh ini sebenarnya, cancel ini kalau begini, saya bilang. Jadi saya tanya dengan si Nur Hamimi, mau tidak mau dia yang jadi model sendiri. Sendiri nyanyi, sendiri modal. Iya. So memang cabaran juga lah. Marah pun apa boleh buat. Kan. Jadi so hadap je lah. Gitu. Kira besar juga dugaan jadi produser ini ya. Besar. Sebab kita mau yang terbaik bah sebenarnya. Iya. Kita bukan cincai kalau macam yang kita punya produk sendiri, bukan dana daripada kerajaan tu boleh lah kan. Iya. Kita bikin ya yang berdiri-diri begitu, apa semua kosong, apa semua boleh. Cuma produk ini daripada dana kerajaan satu, lepas tu kita mau jual. Jadi bila ada produk yang orang bilang cincai-cincai punya, orang pun tidak mau. Nah, jadi kita mau yang produk yang berkualiti, memang yang ada dia punya sendiri, ada macam daya tarikan bah. Iya. Jadi itulah sebab apa boleh buatlah kalau macam yang lain tu tidak modal, tapi kita sudah habis baik untuk mencipta macam mana cara untuk mereka buat tanpa modal. So harap-harap boleh memuaskan hati semualah. Iya, harap-haraplah. Ya. Oke, selain daripada model tuh, selain daripada model yang tidak dapat hadir pada saat-saat akhir, ada cabaran lainkah dugaan yang terpaksa Tuan hadapi sepanjang penggambaran MTV itu, seperti cuaca ataupun kenderaan, kesihatan para penyanyi? Okey, sebenarnya yang selepas daripada saya sampai daripada Labuan, pada satu hari bulan Julai itu, pada bulan Julai itu kita akan mula syuting sudah tu. Sepatutnya mula syuting. Sepatutnya mula syuting. Lepas tu bulan 8 tu saya mula editing sudah. Tapi bulan Julai itu hujan apa semua tidak menentukan. Ya. So terpaksa kita tangguh. Itulah cabaran dia tu. Terpaksa kita tangguh, lepas tu bulan 8 baru kita start. Tapi itu pun hujan lagi. Dan kalau saya tidak silap lah, kalau tuan bilang itu satu hari bulan Julai itu di KK sudah kan? Dan pada bulan Julai itu sepatutnya mula sudah syuting MTV ini. Kalau saya tidak silap ingat pada 30 hari bulan Jun banjir besar-besaran seluruh Kota Kinabalu kan? Ya, betul. Kalau tidak silap ingatlah. Dan selepas itu sepanjang bulan Julai memang on off saja itu kita punya cuaca tuh. Iya. Itulah itu saya bilang dugaan yang betul juga lah. Cabaran. Habis nasib lah yang projek ini 1 tahun. 1 tahun dirembat ya. 1 tahun. Tetapi itulah kita pun okey jugalah. Habis kita pun kita punya apa nih? Kita punya kelulusan pun bulan 8 sebenarnya. Jadi sebenarnya saya pun mau kasih awal supaya senang sikit, kita mau kasih cepat nih kita punya proses sebenarnya, tapi yalah okeylah, apa boleh buat kan, kita punya cuaca tidak menentu. Macam mana juga kita mau kawal tu cuaca kan. Itulah. Jadi kita bermula pada bulan 8 lah. Bulan 8 baru bermula. Cuma itulah yang masalah dia tu, cabarannya tu itu sajalah yang dia punya cuaca, pasal yang model semua itu. Gitu sajalah. Kalau dari segi pengangkutan tu tidak masalah jugalah. Dan kesihatan semua pun memang saya sudah tekankan tu, kalau macam kesihatan tu bilang jaga kesihatan. Jaga kesihatan semua, gitu. Okeylah.
ke semua lagu-lagu ini dipasarkan di FH Cinema juga kah atau lain tempat lagi? Iya, di FH Cinema. Kita memang target untuk pemasaran digital. Sebab kalau kita masukkan di media sosial biasa itu, duit yang dilaburkan dalam projek ini macam rasa sia-sia bah. Jadi kita mesti ada kita labur duit, lepas tu mesti ada income balik. Jadi maksudnya di sini selain daripada kita telah mempromosikan lokasi menarik di negeri Sabah ni, walaupun ada 12 tempat saja, tetapi dalam masa yang sama kita cuba untuk dapatkan balik duit yang kita telah laburkan. Maksudnya bukan duit kami lah, duit kerajaan yang telah dilaburkan. Jadi maksudnya, duit yang gitu. Jadi takkan kosong-kosong tidak duit masuk kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya ada duit masuk kalau macam dari segi pelancongan tuh. Sebab selepas promosi itu, mungkin orang pun, wah, mari kita datang sana. Jadi lokasi itu dalam masa yang sama dapat dia punya income. Itu satu lah. Cuma daripada segi yang pendapatan jual album apa semua itu, kalau macam kita pasarkan di media sosial biasa memang tidak dapat lah. So itu sebab kita masukkan ataupun kita jual di FH Cinema kita punya album ni. So jadi selepas ini kita berharap sangatlah sokongan padu daripada para pendengar, para penonton dan orang ramai di luar sana untuk sama-sama menyokong usaha FH Production, yaitu Tuan FH sendiri, untuk sama-sama menyokong produk-produk yang dipasarkan dalam FH Cinema dengan membeli, melanggan lah. Ya, langgan-langgan. Segala produk yang sudah dipasarkan di dalam sana ya. Iya. Jadi kita sebagai sama-sama orang Sabahan sepatutnya support sama-sama Sabahan. Jangan kita pikir yang dia ini kalau saya support ini dia saja maju, saya tidak. Jangan Ya, Jadi betul. kita siapa lagi support orang kita kalau bukan kita sendiri. Kita mau tunggu orang luar support tidak akan ada. Jadi jangan kita kedekut kita punya sokongan. Ya, betul-betul. Dan untuk yang album ni dalam kita akan pasarkan mungkin dalam lebih kurang RM20 kah begitulah kita punya album tu. Mampu milih, Bah? Mampu milih RM20. Sama juga yang macam CD itu RM20 juga RM25 kan. 20 lebih CD. Ada 20 lebih. Jadi sama juga lebih kurang begitu, sama juga. So tempo langganan dia dalam 1 tahun lah. Jadi maksudnya macam sama juga, mungkin 1 tahun tu mungkin agak macam sekejap ni, kenapa bukan seumur hidup kan? Orang mungkin ada orang tanya begitulah. Benar, 20 saja pula. Tapi coba kita tengok kita punya CD di rumah. Berapa lama saja dia akan bertahan? Ya, bacalah sudah 2-3 kali pasang. 2-3 kali pasang, lepas tu mungkin 3-6 bulan, contohnya 1 tahun lah kali. Itu pun kalau masih ada. Begitu. Jadi kalau kadang-kadang kena pinjam begitu mungkin hilang sudah kan. Jadi lebih kurang begitulah dia punya konsep tu. So 1 tahun tu dikira okey lah dia punya durasi untuk kita menonton ataupun langganan untuk RM20 tu. Jadi maksudnya kalau macam tahun depan lagi kita mau lagi tu album, so kita boleh inilah langgan balik lah. Oh begitu. Gitu. Jadi boleh kasih renew lah begitu Boleh kan? renew ya. Okay. Segala lagu-lagu FH Idol 1, 2 dan seterusnya ketiga ini, tapi saya rasa yang ketiga ini mungkin tidak sempat lah sekiranya ada pelancaran dibuat dalam masa terdekat kan? Iya. Ya, oke. Yang saya tanya di sini, apakah akan dibuat pelancaran bagi lagu-lagu untuk FH Idol 2 ni? Oke, dalam perancangan kami memang ada. Sebab dia pun termasuk di dalam kita punya terma dan syarat lah untuk dana. Dia ni bukan pelancaran sebenarnya, promosi. Promosi. Tapi kita buat pelancaran teruslah, promosi itu memang pelancaran kan. Iya. So kita akan buat secara berbayar lah, lagi bagus. Secara berbayar, dan kita akan buat konsep terus. Konsep. Jadi kita ada cadangkan di kawasan yang tertutup lah. Kawasan yang tertutup, jadi
ke siapa yang akan menonton konser itu, kita akan minta bayaran lah. Kita bayaran. Jadi Beli kita tiket kah beli itu? tiket. Beli masuk. tiket masuk, dan kita akan bagi langganan CD album tuh. Langganan album tuh lah. Jadi maksudnya siapa yang masuk ataupun siapa yang melanggan ataupun siapa yang membeli tiket untuk pergi konser tuh ataupun pelancaran tuh, secara otomatis kita akan bagi dia satu album digital itulah. So kita rancang di JKKNS lah, tapi itu baru rancangan, kita belum berbincang pun dengan dia. Ya. Tapi kita harap ada kosong lah, sebab di sana memang Selalunya penuh. selalu penuh. Jadi kita bercadang pada bulan 1 untuk pelancaran. So harap-harap dorang ada kosong lah pada masa satu lah. Harap-harap lah. Hmm. Jadi yang akan membuat persembahan, sebab Tuan ada sebut tadi pasal konsep kan, yang akan membuat persembahan pada waktu itu ialah hanya peserta FH Idol 2 ataupun macam mana? Okey, saya akan sebab lagu-lagu yang akan dilancarkan pada masa ini ialah album FH Idol 2 kan. Iya. Jadi Okey, untuk yang konsep ni saya akan memang semua FH Idol kedua ni kita akan bagi diorang menyanyi lah dalam konsert tu. So kita akan panggil juga idol yang pertama lah untuk, sebab diorang 5 orang siapa ni? Buat persembahan seorang satu lah. Seorang satu, so sekurang-kurangnya diorang pun diperkenalkan, diorang tidak diabaikan selepas. Sekurang-kurangnya biar masyarakat tahu yang mereka ini pernah menjuarai dan satu dari tempat pertama, kedua dan ketiga sampai kelima, contoh lah dalam FH Idol pertama. Ya, pertama ni dulu macam tidak 1, 2, 3 ni. Oh, terus satu kali, terus kena pilih satu kali terus. Satu kali pilih terus begitu. Oh, okay. Begitu. Cukup So, iyalah begitulah. So itu yang perancangan kita lah. Dan pada masa itu pun kita akan bagi dorang soal jawab dengan wartawan lah, press conference lah. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh bagi dorang aura lah, macam yang pelancaran yang besar-besaran tu kan. Ya. Oke Tuan, ada lagi saya mau tanya untuk yang bukan juga yang penghujung betul nih. Macam yang kita sebut pada permulaan tadi kan, ada FH Idol 3 yang sedang berlangsung. Boleh terangkan serba sedikit tentang FH Idol 3 nih? Okey, FH Idol 3 ni adalah kesinambungan daripada program pertama dan kedua tu. Dan ini sedang uji bakat pertama telah pun kita buat. Sekarang ni sedang berlangsung untuk stage-stage yang seterusnya, dan dia berbeza sedikit lah, dia pendek sedikit lah. Dulu kita 13 episod kan. So kali ini kita kasih pendek sedikit sampai 5 episod saja. 5 episod saja. So sekarang ni kita ada sebelum ni kita ada 48 peserta. Tapi itulah huha last 30 lebih. 30 lebih. Tarik diri. Jadi kebanyakan dorang ada WhatsApp balik lah sama saya. Saya bilang, alah tidak dapat komitmen. Ya, kan. semua pun bekerja Kan. So jadi yang peserta ni pun macam idol pertama kedua juga, dorang di luar daripada Kota Kinabalu. Membakut, Sepitang, ada di Telupit, ada di Sandakan, ada di Ranau. Begitulah. Jadi maksudnya sebenarnya okey lah. Sebab kita buat ni pun secara online sekarang ni. Online. Kita buat di TikTok live. TikTok live. Wow. TikTok dan konsep kita ini adalah sama juga, iaitu kita buat 60% daripada marka juri, 40% adalah marka daripada juri awam. Juri awam maksudnya ni penonton lah. Penonton iaitu dibahagi kepada 20% adalah melalui undian berbayar melalui website FH Cinema, dan 20% juga adalah melalui gift daripada TikTok.
gift itu kepada peserta kah atau kepada host? Kepada host nantilah, sebab nanti daripada host tu kita akan kira di sana lah. Jadi kenapa kita bagi 40%? Sebab kadang-kadang ada peminat-peminat dorang, penyokong dorang ni, dorang pun tidak berpuas hati dengan juri kan. Ini apa ini? Dia okey kan, kenapa kamu orang tidak? Kan? Jadi dorang akan bagi gift kepada. Jadi diorang akan bagilah 40% kami, 60% kami punya, kamu orang bagilah markah sama diorang. Jadi maksudnya melalui gift dan undian itulah diorang support tu diorang punya penyanyi ataupun peserta, dan itulah undian diorang tu ataupun markah. Diorang sebagai juri awam lah macam begitu. Gitu. Ya. Untuk yang idol ketiga ni, kita buat rancangan untuk buat final juga lah di pentas, macam sama juga dengan idol kedua tu. Jadi kita buat di Center Point pada 18 hari bulan 2 2023 aja. Yang lalu. So kali ini kita juga merancang buat begitu, tetapi dia bergantung kepada keadaan semasa lah. Tengok sama ada tempat yang available ataupun macam mana. Kalau tidak pun kita akan cut di stage kelima dan kita akan terus bagi dorong lagu. 10 orang tu kita akan bagi lagu. Buat macam yang idol pertama. Iya begitu. Okay. So gitulah dia punya perancangan itu nanti. Ya. Jadi sekarang belum ditentukan lagi lah. Belum ditentukan lagi. Mungkin Tuan ada menaruh harapan yang memang laba tinggi kan. Habis ini kan produk Tuan untuk FH Idol 2 ini, dia punya album yang Tuan kasih combine sudah tu lagu-lagu diorang. Okey. Untuk yang album FH Idol kedua ni, saya sangat berharap lah sebab projek ini adalah projek dikira macam projek pertama lah. Walaupun ada idol kedua, pertama tu, tetapi saya anggap ini adalah projek pertama sebab dia macam ada music TV, ada karaoke semua tu. Projek pertama untuk memperkenalkan FH Cinema. Jadi saya harap album ini dapat sambutan yang memberangsangkan lah. Daripada semua lapisan masyarakat di Sabah, dan dapat menjual album ni lah, menjual album ni secara digital, sebab macam sekarang ni masih kurang yang tahu tentang FH Cinema. So harap-harap dengan adanya album ini akan menjadi titik permulaan untuk membesarkan ataupun memperluaskan promosi FH Cinema inilah. Jadi itulah harapan saya supaya support album ini, dan kalau dapat lah kan, dapat jual album dalam 5,000 unit kah begitu kah, 10,000 unit kah pun syukur sudah itu. So bukan saja untuk kita punya macam orang bilang apabila ada begini kan, orang bilang, nanti dia kaya ini. Tidak, bukan begitu. Sebenarnya duit tu nanti kita akan buat program balik. Buat program, lepas tu kita akan membangunkan semula website ni. Sebab website ni pun memerlukan dana untuk dimajukan semula. Macam sekarang ni masih di dalam website. So kita merancang untuk buat satu aplikasi, macam yang aplikasi apps untuk handphone tu kan. Jadi kos untuk membuat tu pun ratusan ribu juga tu. Walaupun buat apps tu ada yang RM20, RM30, ada juga tu. RM20, RM30 ada, tapi konten ataupun dia macam dia punya perisian itu terhad. Perisian atau terhad. Jadi macam yang profesional punya ni, macam yang FH Cinema buat ni, semua perisian pun yang betul-betul profesional punya, dan memang apabila kita menonton semua pun smooth. Kalau macam yang biasa-biasa punya itu RM20, RM30 tu memang akan sekat kan. So
itulah orang bilang macam kos tu memang banyak lah untuk digunakan. Jadi maksud saya apabila kita dapat support album ini, dalam masa yang sama kita boleh support ini website dan sama-sama kita dapat manfaat daripadanya lah. Begitulah kita punya sesi perkenalan dan soal jawab serta segala maklumat mengenai FH Idol daripada musim pertama, kedua dan ketiga ini oleh kita punya tulang belakang FH Production sendiri ataupun pengarah urusan FH Production, yaitu Tuan Freddy Hampton. Jadi untuk program Jom Kita Snap kali ini berakhir sampai di sini. Sehingga kita berjumpa lagi di Jom Kita Snap yang akan datang. So, sentiasa bersama kami, jangan kemana-mana. Bye-bye. Sisit kinawon minong keringau